sepanjang 2 tahun lah saya berada kat sini. Okay, the first one adalah tahun 2019. Okay, waktu tu GP kita adalah 5.14. And then last year, okay, the first wave of pandemic, okay, awak tahu dah pun, okay, yang mana kita punya GP untuk keseluruhan untuk maktab meningkat berapa GP dia? Awak tahu kan? GP maktab berapa? Ke tak tahu? 4.03. Bukan, GP maktab keseluruhan. Bukan subjek. 2.7. Ya, 2.71. Okay, ini apa yang batch atas awak lah dah dapat kan. Okay, so it's an alarming okay, for you guys untuk beat diorang punya record ni iaitu 2.71. So you have to go lower than that. Okay, you have to go lower than that. So it is possible. Okay, it is possible. Okay, dengan adanya usaha daripada awak. Alright, usaha kita bersama lah. Okay, usaha kita bersama. Okay, but 80% of it datangnya daripada awak semua. Okay, alright. So, korang target berapa ni agak-agak untuk tahun ni keseluruhan? Dok mana? Keseluruhan. Ni memang fix lah. Tanya Rahman. Halo Man, berapa awak target keseluruhan Man? Yelah, keseluruhan GP ni berapa awak target? GP. Tahu tak GP tu apa? Great Prata. Oh. So korang kena target lagi rendah lah Okay, at least kalau keseluruhan tu korang dapatkanlah 1.8 ke. Boleh 1.8. Hamilton masa saya cakap 0.5. 0.5. Wow. Hamilton masa saya. Kalau 0.5 tu, gila hebat. Okay, tapi baguslah. Okay, baguslah. Okay, but untuk saya, untuk chemistry, saya nak target lebih tinggi sikit. Okay, saya nak ke bawah lagi kalau boleh. Okay, kalau dapat 3 pun Alhamdulillah. Okay, kalau dapat 2 ni, memang sujud syukur lah. Ni memang personal best korang lah. Saya rasa dekat dalam maktab ni kalau korang dapat 2.0. Okay, 2.0 ni, kita kalau saya target 2.0 tu, dia tak ada no D, no E, no E, DE, tak ada E, tak ada G, tak ada gagal, tak ada fail, no DEG. Okay, no DEG. Alright, C pun dia kena ada at least C+, itu pun dalam 1 ataupun 2 orang je. Okay, untuk kita dapatkan 2.0 ni. Okay, so minimum untuk chemist tahun ni, minimum awak patut dapat B+. Okay, alright. So kita kena berusaha bersama-sama. Okay, boleh ke tak? Boleh. Nak kena cakap nak kena cakap boleh juga. Boleh Jimmy? Boleh. Aku tak boleh, kau siap kau. Okay, alright. So untuk minggu ni, untuk minggu ni, kita akan finish off chapter 5, okay, by this week. And then Sabtu nanti, okay, this Saturday, kita akan buat quiz Okay, this Saturday kita akan ada quiz about chapter 5. Okay, quiz ni adalah quiz satu batch. Okay, before kita move on kepada very crucial, okay, the most crucial topic, which is chapter 1 and also chapter 2. Alright, itu adalah antara chapter-chapter yang crucial, alright, untuk kita mulakan dalam PDPR ni. Okay, so quiz adalah chapter 5 on Saturday. Okay, satu batch. Ini Cikgu Elis nak buat quiz untuk Form 4 and also Form 5. Alright, can we start?
Yes. Okay, baik. Alright, so hari ini awak akan masuk kepada application of nanotechnology in industry. So this is a new part, okay, this is new part in KSSM and also it is quite new for me untuk nanotech ni. Alright, so hari ni awak kena tahu what is the meaning of nanotechnology. Okay, dan juga awak kena tahu you have to describe the nanotechnology with the examples and also application of in our daily life. Okay, nanotechnology yang kita akan fokus hari ini adalah berkenaan dengan what we call as graphene. Okay, what we call as graphene. Graphene ini adalah salah satu dia adalah new discovery. Okay, new discovery in chemical world. Okay, yang mana kita jumpa dia adalah pada tahun 2004. Okay, pada tahun 2004. It's quite new. Alright, 2004. Korang lah kan lahir 2004 kan? Ya. Kan? Oh, patutlah dia letak grafik ni. Okay, sebab korang baru lahir. Alright, okay. So, dalam nanotech, okay, dalam dunia nano, okay, in the nano world, okay, kita terbahagi kepada dua definition. Okay, dua definition. The first one is what we call as nanoscience, okay, and another one is what we call as nanotechnology. Alright, nanoscience and also nanotechnology. So, bila kita sebut berkenaan dengan nanoscience, of course dia adalah salah satu benda yang kita study. Okay, it is study of the processing of substance at a very nanoscale. Dia dalam keadaan bentuk nanoscale. Okay, dia dalam bentuk sangat kecil. Okay, which are between 1 nanometer up until 100 nanometer. Okay, dia adalah the study of the process of study of substance. Okay, processing substance. Yang mana substance tu dia terdiri daripada nanoscale. Alright. So bila kita sebut berkenaan dengan nanoscience, okay, dia ada hubung rapat dengan what we call as nanotechnology. Okay. Nanotechnology ni pula dia adalah the development. Okay, dia adalah salah satu program pembangunan, development of substance ataupun gadget. Okay, using a properties of nanoparticle. Okay, development of substance. Okay, dia kena guna, okay, dia kena guna benda yang nanoparticle. Okay, for example, dalam pembangunan nanoteknologi kita, okay, kita build ataupun kita discover graphene tu. Okay, kita discover graphene tu. Ini adalah proses ni yang namanya dalam nanotechnology. Okay, nanotechnology. Alright. So graphene tu adalah nanoparticle. Okay. Baik. Alright. So ini adalah benda lah untuk awak lebih memudahkan. Okay, apa benda yang kita start dengan nano ni. Dah macam nano tiba. Okay. Alright. Dia start daripada sini. Okay, dia start daripada sini. Okay, yang saya tandakan merah ni. Alright. Awak nampak tembikai tu. Okay, tembikai ni 15 cm3. Okay, 15 cm. Okay, awak punya coin 2 cm. Alright, virus. Okay, 1 mikrometer. Okay, 1 mikrometer. Virus yang kita tak nampak tu pun dah kecil. Ini kita kecilkan lagi. Okay, kita kecilkan lagi, which is nanoparticle. So dia starting daripada kita tengok 10 to the power of minus 7 meter. Okay, itu dah start daripada nanometer. Alright, so kita tengok carbon nanotube diameter. Okay, so kita ada carbon nanotube. Alright, so dan juga kita ada graphene sheet. Alright, kalau kita stackkan graphene tu, dia akan jadi graphite. Okay, so ini semua dalam kawasan nanotechnology. Okay, kita punya development. Alright, dan juga water molecule of course lah, dia akan mestilah lagi kecil. Okay, water molecule which is H2O. Alright, okay. So kita akan berbicara benda yang kita tidak nampak hari ni. Okay, hari ni kita akan fokus
bukan dekat sesuatu benda yang kita langsung tak nampak. Okay, so benda ni adalah tugas seorang kemis, okay, untuk dia tahu, okay, apa kegunaan dia, apa function dia, macam mana kita nak guna benda ni dekat dalam kehidupan seharian. Okay, the first and foremost yang selalu kita akan gunakan nanoteknologi dalam kehidupan adalah penghasilan semiconductor dan juga elektronik. Okay, kita tahu sekarang, okay, dalam keadaan dunia sekarang, okay, this is the most, okay, important thing that we need, okay, which is semiconductor. Dia adalah satu bidang industri yang sangat pesat membangun. Okay, kalau kita tak ada semiconductor and electronics ni, okay, memang habis lah. Alright, sebab apa? Semua benda yang dalam dunia sekarang it needs semiconductor. Okay, tahu kan, contohnya handphone, iPad, okay, semua-semua tu adalah semiconductor. Alright, laptop, okay, telefon, okay, whatever tu lah, okay, yang menggunakan chip tu, semuanya adalah semiconductor. Alright, and then kita menggunakan nanoteknologi juga dalam electricity, okay, sebab kita nak generate solar cell. Alright, kita nak buat long lasting battery. Okay, lepas tu nanoteknologi juga kita gunakan dalam bidang tekstil. Okay, dalam bidang tekstil. So kita dah buat sekarang synthetic textile. Okay, penting benda-benda ni. Okay, penting benda-benda ni untuk kita tukar, okay, natural textile kita. Alright, dalam medical, okay, dalam medical testing device semua itu penting lah. Okay, menggunakan medical ni ada kaitan dengan semiconductor. Okay, alat bantuan pernafasan, ventilator. Okay, ventilator. Yang paling diperlukan dalam dunia sekarang, okay, ventilator. Okay, sebab dia menggunakan chip. Okay, so it is very important. Okay, it is very important. Alright, agriculture. Okay, macam mana kita nak bagi efektif fertilization kita. Alright, dalam food. Okay, macam mana kita boleh buat antimicrobial food packaging dan sebagainya. Okay, alright, so these are the importance of nanotechnology. Okay, ini adalah benda yang awak kena tahu. Okay, awak kena tahu benda-benda ni. Alright, ada soalan setakat ni? Chapter 5 ni macam awak dengar saya bercerita je kan. Alright, so inilah benda yang saya sebut tadi. Okay, inilah benda yang saya sebut tadi, iaitu apa nama dia ni? Grafit. Ya, grafin. Okay, grafin. Okay, kita jumpa grafin ni pada tahun 2004. Okay, bukan kita lah. Okay, ada dua orang saintis. Okay, diorang ni jumpa grafin and then diorang dapat Nobel laureate. Macam mana aku nak ejel Nobel laureate, lupa lah. Okay, ataupun Nobel Prize lah. Okay, Nobel Prize. Okay, dua orang saintis tu. Okay, so ini adalah grafin yang awak nampak dekat sebelah kiri ni. Okay, ini adalah grafin. Grafin tu dia macam satu layer je tau sebenarnya. Okay, dia satu layer je. Tetapi bila dia stack macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia stack tu kan. Okay, bila dia dah stack tu, arrangement itu kita akan kenali dia sebagai dalam arrangement of graphite. Okay, the arrangement of graphene sheet in graphite. So dia akan disusun, okay, menjadi seperti graphite. Okay, so graphene ini, okay, dia datang daripada mana? Okay, graphene ni dia adalah one of the carbon allotropes. Okay, dia adalah one of the carbon allotropes. Okay, awak tahu tak allotropes apa? Tahu tak allotropes apa? Tak. Allotropes. Okay, allotropes ni dia adalah macam mana kalau awak nampak karbon, okay, kan karbon dia satu je kan? Kan? Karbon dia satu je kan? So allotropes ni dia boleh arrange karbon tu dalam pelbagai bentuk. Dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi macam-macam. Nanti saya tunjuk. Okay, dia boleh jadi diamond, dia boleh jadi graphite,
okey, dan juga dia boleh jadi dia macam ball, okey, dia macam bentuk bola. Okey, dia boleh jadi apa tu nama dia, fullerene. Okey, fullerene ni pun penemuan baru pada tahun 1990 berapa dah, saya tak ingat lah. Okey, alright. Nanti saya tunjuk. Okey, nanti saya tunjuk macam mana. Alright. So grafin ni dia sangat baru. Okey, dia sangat baru dijumpai. Okey, apa benda yang menariknya berkenaan dengan grafin ini adalah what we call as dia punya shape. Okey, dia punya shape. Shape grafin ni dia ada seolah-olah what we call as, macam mana aku nak eja? Saya rasa betul kot. Kesalah. Honeycomb. Salah. Tak buka ejaan dia macam ni. Macam mana? Honeycomb, tahu tak honeycomb? Macam sarang lebah punya tu. Bentuk. Kan? C-O-M-E. Okay. Inilah. Dia bentuk ni. Dia bentuk butane hexane. Okay, dia hexagon. Okay, dia bentuk hexagon. Alright. Bentuk dia ni, antara satu karbon dan juga karbon yang lain ni, dia akan ada covalent bond. Okay, dia akan ada covalent bond. Yang mana covalent bond ni dia akan, kalau something nak tembus dia, okay, dia susah untuk dia separate. Okay, dia susah untuk dia separate. Okay, kalau awak ada buku teks kan kat awak kan? Tak ada. Kan? Tak bawa ke Najmi buku teks? Belum dapat, sir. Lupalah korang tak dapat buku teks. Ya Allah. Kalau korang nampak buku teks, okay, page depan buku teks tu, itulah dia grafin. Okay, page depan buku teks. Bentuk buku teks yang muka depan tu, itulah dia grafin. Okay, itulah dia grafin. Okay, sekejap. Saya rasa saya ada buku teks. Ni. Ni, bentuk ni. Inilah dia grafin. Okay, tapi yang ni dia dah zoom lah. Okay, ini dia dah zoom. Alright. Okay. So that is why awak punya buku teks tahun ni dia bentuk dia adalah bentuk grafin sebab dia nak meraihkan the new discovery. Alright. Okay. So apa sebenarnya grafin? Ni awak akan tahu So dia adalah is the name for an atom thick honeycomb sheet of carbon atoms. Okay. Dia macam building block of carbon atom yang mana diameter dia, okay, daripada satu karbon ke karbon yang lain. Sekejap, biru tak nampak. Okay, daripada satu karbon ke karbon yang lain adalah sepanjang 0.33 nanometer. Okay, 0.33 nanometer. Graphene is the basic building block for the other graphitic material. Okay, sebelum ni saintis jumpa benda lain dulu, barulah dia jumpa graphene. Okay, so covalent bond dia antara satu karbon dan juga satu karbon yang lain ni, okay, covalent bondnya adalah sepanjang 0.142 nanometer. Okay, so the properties of graphene, what you have to understand adalah it is very rigid. Okay, dia sangat steady. Okay, dia sangat steady tetapi dia sangat ringan. Ni, sangat ringan. Okay, and it is 100 times stronger than the metal. Okay, than the metal steel. Alright, dan juga it is a perfect thermal conductor. Maksudnya kalau dia nak mengalirkan electricity sangat mudah. Okay, it is perfect. Okay, almost to the perfect. Alright, so yang ini yang awak nampak dekat sebelah kanan ni, okay, inilah dia graphene. Okay, diorang jumpa graphene tu lambat. Okay, diorang jumpa fullerene ball dulu, dia jumpa diamond. Kan, dia jumpa diamond, lepas tu dia jumpa graphite, barulah dia jumpa graphene. Okay, so tiga orang saintis ni, kejap, boleh tak saya zoom? Okay, so tiga orang saintis ni, okay, tiga orang saintis ni, diorang ni tahun 1996, okay, tahun 1996, diorang ni dia jumpa ball. Okay, dia jumpa ball macam ni, carbon ball. Okay, carbon ball tu kita sebut dia sebagai fullerene.
Okey. Kenapa korang kena belajar benda ni? Okey, kenapa salah satu sebab kenapa korang kena belajar benda ni? Okey, sebab carbon is the most basic things dalam chemistry. Kalau tak ada carbon, semua benda takkan wujud. So sekarang saintis ni, 3 orang Mamat ni, diorang jumpa carbon yang boleh membentuk shape-shape yang lain. Kalau sebelum ni korang jumpa carbon tu as an atom, seketul je. Kan, seketul je. Tapi sekarang dengan adanya penemuan baru dalam dunia nanotech, okey, dalam dunia nanotech, barulah diorang jumpa graphite. Okey? Korang tahu tak graphite tu apa benda? Apa benda tu graphite? Benda yang selalu korang pakai. Deodorant. Weh, tiba deodorant. Bukanlah. Pensel. Pensel yang graphite yang hitam tu. Okey, yang hitam tu. Inilah structure dia. Ni structure graphite. Sekejap. Ni structure graphite ni. Ini structure untuk graphite. Okey? Structure graphite ni dah lama lah dia jumpa Okey? Tapi dalam graphite tu ada apa? Ada carbon. Tapi dia buka carbon tu, dia tengok, oh macam ni lah structure dia. Okey? Diamond pun terdiri daripada carbon. Okey, benda yang paling mahal adalah diamond. Okey, itu pun terdiri daripada carbon. Cuma dalam carbon tu dia ada dia punya structure. Okey, dia ada dia punya bentuk dia. Okey? Alright. So inilah dia keindahan orang-orang, keindahan chemistry. Okay, alright. So inilah timeline macam mana kita diorang berjaya jumpa. Okay, diorang berjaya jumpa apa tu nama dia? Berjaya jumpa graphene. Okay, kita tengok Okay, carbon dia jumpa dah lama lah daripada prehistoric time. Okay, kemudian ada middle age, kita jumpa graphite. Okay, tapi waktu tu dia tak tahu lagi bentuk graphite macam mana. Okay, alright. Tetapi pada tahun 1779 baru dia tahu bentuk graphite tu macam mana. Okay, dia akan stack dia. Alright. And then lepas tu baru kita jumpa carbon as an element pada tahun 1789. Alright. Lepas tu setelah beberapa tahun dunia sains ni sepi, okay, pada tahun 1952 dia buat comeback. Okay, daripada situlah adanya industri yang berkembang. Okay, dia jumpa synthetic diamond untuk industrial use. Alright, lepas tu dia buat carbon fiber, okay, yang digunakan untuk ke angkasa. Alright, pada tahun 1985 kita jumpa what we call as fullerene. Okay, ni 3 orang ni, Kroto, Curl and also Smelly. Okay, nama dia adalah Buckminster Fullerenes. Okay, Buckminster Fullerenes. Saya punya laptop nak mati bateri. Okay, alright. So discovery ni sangatlah penting. Okay, this is what we call as the development of nanotechnology. Okay, dalam sains. Alright. And then pada tahun 1993, okay, kita jumpa nanotube yang mana dia hasil daripada graphite yang dia jumpa tu. Rupanya graphite tu dia boleh melengkuk. Okay, dia boleh melengkuk. And pada tahun 2004 barulah kita jumpa single sheet graphene. Okay, sangat nipis. Okay, sangat nipis. Right? Nah ni. Ini penemuan yang paling latest lah dalam 20th century. Okay, dalam abad yang ke-21. Alright? Okay, so these are the physical properties of graphene. Ini awak kena tahu Okay, it is very strong and hard. Transparent. Dia transparent dia macam sheet single layer, dia nipis je. Okay, good conductor of heat and also electricity. Alright, they are very elastic, impermeable and also very low electrical resistance. Okay, very low electrical resistance. Maksudnya it is very good conductor of heat and
good conductor of heat and also is a good conductor of electricity. Alright. Okay, what does it mean by impermeable? Apa maksud impermeable? Tak tembus. Okay, waterproof. Okay. Dia resistance to water. Okay, resistance to water. Okay. So, ini pula adalah dia punya sifat-sifat kimia. Okay, chemical properties. So, dia adalah only form of carbon atom. Okay, honeycomb dia tu. Okay, ini semua adalah carbon atom. Salah. Ni dah shape lain dah. Sorry. Okay, dia adalah carbon atom saja. Okay, semua tu adalah carbon atom. Alright. Lepas tu is a very solid material and burns at a very low temperature as compared to graphite. Okay, kita perlu kasih sikit je temperature, dia dah burn dah. Okay, berbanding dengan graphite. Okay, it is the most reactive form of carbon electrode. Okay, dalam banyak carbon electrode. Okay, awak kena tahu carbon electrode ni dari 3. Okay, kita ada 3 carbon electrode. First adalah diamond. Second adalah what we call as fullerene. Dia dalam bentuk ball. Okay. Yang ketiga adalah graphite. Okay, penemuan terbaru ni adalah graphene. Okay. Tapi the most reactive adalah graphene. Alright. Dan juga graphene oxide digunakan sebagai catalyst. Okay. Alright. So yang dia ni dijumpai pada tahun 2004 by 2 scientists which is Andrei Jin and also Konstantin Novoselov. Okay, Russia kalau tak silap saya. Okay, they were awarded in Nobel Prize. Okay, tahun 2010. Okay, 2010 lah baru dia orang dapat anugerah tu. Okay, tetapi penemuannya adalah pada tahun 2004. Okay. And also these are the users of graphene. Okay, the users of graphene. Okay, untuk elektronik, okay, it will be for the superior conductor. Okay, sensor, biomedical untuk tissue engineering, buat tisu secara sintetik. Okay, polymer. Okay, it is for water filtration system. And also dari segi in terms of the energy. Okay, kita gunakan dia sebagai super capacitor. Right? Okay. Okay, baik. Dan kita akan masuk 5.6. Okay, kita akan masuk 5.6. Alright. Saya rasa saya kena habiskan hari ni. So that nanti hari yang lagi satu tu kita buat revision sebelum awak punya quiz. Okay. Alright. So 5.6 kita akan tengok kepada green technology. Okay. Jap. By the way kita habis 11.30 kan? Yeah. Okay. Alright. So 5.6 kita akan tengok apakah itu green technology. Alright. Dan juga kita akan awak akan describe application of green technology dalam industrial wastewater dan juga waste management. Alright, and also you are going to justify the application of green technology in your daily life. Okay, kalau dulu waktu saya belajar, saya memang ada satu modul. Okay, saya memang ada satu subjek, nama dia adalah green chemistry. Subjek ni susah nak mampus. Dia susah sebab dia adalah benda baru. Okay, green chemistry. Kenapa awak rasa kena ada green chemistry ataupun green technology? Tu saya tanya tu. Cuba jawab. Prevent pollution. Lagi? Selain dia prevent, conserve the environment. Conserve environment. Okay, lagi?
Make Earth long lasting. Ah. Apa? Make long lasting? Apa benda nak make long lasting? Bumi. Bumi. Okay, Earth lah. Okay. Alright. So, conclusionnya adalah kita bercakap mengenai sustainability. Sustainability. Okay, macam mana aku nak eja dah? Lupa dah. Sustainability. Okay. Okay. Kita dalam green chemistry ataupun green technology ni, okay, we are going to talk about the sustainability of the earth. Okay. How you want to sustain. Alright, macam mana kita nak sustain the environment. Okay, sustain the environment. Awak kena ingat, okay, bahawa pokok tu kalau ditebang nak tumbuh balik mengambil masa yang lama. Alright, bumi tu kalau nak ditarah mengambil masa yang lama. Petrol tu kalau kita ambil dia, kalau kita kerja mengorek je petrol tu, lepas tu guna je, sampai masanya dia tetap akan habis. So that is why kita kena fikir berkenaan dengan sustainability. Alright, kita kena fikir pasal sustainability. Okay, contoh, kalau awak asyik korek potasium daripada bumi kan, okay, towards the end, at the end of the day, okay, kita akan habis guna sumber alam tu. Okay, dia punya source tu, okay, sumber dia tu will depleted. Okay, memang akan semakin sikit. Alright, so that is why it is important for us to learn about this. Right? So, datangnya satu teknologi yang kita kenali dia sebagai green technology. Okay, what is the meaning of green technology? Awak kena tahu. Okay, green technology is a technology or application developed to minimize the negative effect of harmful human activities. Okay, satu teknologi yang didevelop untuk mengurangkan negative effect. Okay, to minimize the negative effect. Okay, minum. Sakit tekak. So, it is important to overcome the destruction of the environment. Okay, that can reducing carbon emission. Awak tahu tak reducing carbon emission tu apa? Apa tu reducing carbon emission? Mengurangkan Kadar karbon. kadar karbon. Okay, apa contoh kita boleh kurangkan emission of carbon? Saya tak tanya soalan tu. Apa contoh yang menyebabkan kadar karbon dekat dalam dunia semakin tinggi? Tu. Kurang tarik nafas, banyak exhale. No, tak juga. Tak, soalan saya, apa benda yang boleh menyebabkan kadar karbon dekat dalam dunia ni meningkat? Carbon emission meningkat. Transportation. Kereta. Ya, transportation. Okay. Malaysia ni masalah Malaysia carbon emission kita sangat tinggi sebenarnya. Okay, sebab setiap satu rumah dah ada 2-3 buah kereta. Okay, kereta tu tak masalah lagi. Okay, kapal terbang, okay, kapal, bangunan. Awak kena ingat kita nak buat bangunan pun kita akan mengeluarkan carbon emission yang terlalu banyak. Alright. So, it is important for us to have the green technology, okay, to improve the human health, okay, human health and also the lifestyle. Okay, we have to increase our lifestyle. Alright. So, we need to conserve the country's natural resources, okay, by applying renewable energy sources. Okay, apa benda yang paling terbaru berkenaan dengan isu conservation? Korang di rumah tu patut korang kena tahu tau. Apa benda? Apa isu yang paling hangat sekarang ni? Dekat Malaysia lah. Vaksin. Dia ni vaksin. Janganlah asyik vaksin je.
Apa benda? Korang ni tak baca berita ni. Korang asyik main PUBG, asyik main ML. Siapa tahu? Siapa tahu? Berkaitan dengan natural resources lah. Okay, berkaitan dengan natural resources. Minyak habis. Minyak habis? Minyak habis. Minyak apa tu? Minyak petroleum. Minyak petroleum. Penemuan lombong Kat minyak. mana? Sudah. Tak ada. Dia tak ada kaitan dengan minyak. Dia ada kaitan dengan hutan. Oh, Benda. Kayu. hutan simpan di Ceroboh. Hutan terbakar. Hutan simpan di Ceroboh. Dekat mana? Pinang. Sabah. Pinang apa Pinang? Bukan. Pahang. Dekat Oi. dekat Pahang. Ya. Okey, jap saya tunjuk. Ya, tengok dah. Saya terus tunjuk. Ni. Sekejap, ini tak gerak lagi. Okey. Tahu tak ni kat mana? This is what happened. This is what happened This is what happened right now. Ini berlaku dekat Semarang. Gopek tak tahu. Tasik Chini dekat mana? Pulau Pinang. Salah. Pahang. Pahang gila. Korang belajar kot geografi kan? Waktu lower form. Nazmi. 2 tahun lepas. Tak kisahlah 2 tahun Nazmi. lepas ke. Saya dah bertahun-tahun lupa tak lupa pun Tasik Chini ni. Okey, Tasik Chini ni tasik buatan ke tasik semula jadi? Buatan. Boleh jadi. Boleh jadi. Buatan. Dia adalah semula jadi. Tiba buatan. Mana Nazmi sah? Teruk mai. Ni mesti geografi. Kecewa Cikgu Kal. Najmi? Nazmi. Saya report lah kat Cikgu Kal. Dah. Aduh, reda. Ya, dia adalah tasik semula jadi dia adalah tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia. Okey, yang mana sepatutnya kita pelihara. Okey, tasik Kenyir semula jadi ke buatan? Buatan. Buatan. Okey, Kenyir buatan. Okey, tapi tasik Chini ni dia semula jadi. Sepatutnya dia tidak boleh dibuat deforestation kat sini. Okey, dia tak boleh buat deforestation kat sini, tetapi disebabkan politik benda ni tak boleh sebut sebenarnya. Okey, benda ni tak boleh sebut sebab dia ada campur tangan dengan, korang tahu tak campur tangan dengan apa? Kalau politik boleh sebut. Mahkamah. Apa Najmi? Mahkamah. Bukan mahkamah. Campur tangan diraja. Okey, campur tangan diraja. Dia ada kaitan penggunaan tanah diraja lah apalah, so tak boleh sebut lah. Okey, kalau saya sebut bahaya. Okey, alright. So dia adalah tangan-tangan di atas, okey, yang mengawal dan juga yang merosakkan demi duit. Okay, it's all about the money. Kan? Alright, duit membutakan segala-galanya. Alright, so this is what happened right now. Okay, we are in a very crucial state. Okay, kita berada dalam satu kawasan, dalam satu tempoh yang sangat genting. Okay, yang mana kita dah tak ada hutan. Okay, kita dah tak ada hutan kita dah ditebang. Okay, populasi semula jadi kita pun semakin hilang. Okay, tu dah sebab awak boleh nampak buaya duduk dekat longkang sekarang. Okay, sebab dia punya habitat telah dikacau. Okay, tapir duduk kat jalan, gajah duduk kat jalan, kesian binatang-binatang tu. Alright.
dia dah tak ada tempat dah. Okay, dia dah tak ada tempat dah. So that is why it is very important, okay, about green technology. Alright, so green technology and also application involved. Okay, ni okay tahulah. Alright, energy supply. Okay, kita kena buat green technology dalam dalam satu industri which is energy supply. Sebab apa? Kita nak fokus on the uses of the cleaner alternative energy. Contohnya solar, geothermal dan sebagainya. Ni awak dah belajar waktu lower form. Alright. Okay, transportation. Okay, kita penting transportation ni dalam green technology. Okay, apa contoh kereta yang paling latest dalam green technology? Kita akan menggunakan elektrik. Tesla. GTR. Tesla dah masuk Malaysia, cumanya tak dibesarkan lagi lah, dekat KL dah ada. Alright. Okay, lepas tu kita ada juga what we call as green building. Okay, green building. Cuba teka, bangunan ni dekat mana? Dekat Semarang. Ibu. Apa dia? Kat mana? Sibu. Tibu. Okay, saya tanya, ni bangunan Malaysia ke bangunan luar negara? Malaysia. Malaysia. Ini adalah bangunan Surabaya. Sebekas. Suruhanjaya, bukan Surabaya gila. Suruhanjaya Tenaga. Okay, ataupun Energy Commission. Okay, ini adalah green building yang dibuat. Okay, kenapa dia dikenali sebagai green building? Sebab dia mengurangkan penggunaan lampu dekat dalam pejabat. So cahaya masuk melalui hidung di tengah-tengah ni, and then dia akan reflect cahaya tu, dia akan masuk ke setiap satu floor. Okay, macam tu. Okay, dah akan ada reflection. Right. So siang-siang tak adalah guna lampu. Alright. So waste management and also waste water management. So this is our main focus for today. Alright, macam mana kita nak manage benda-benda ni. Okay, saya nak tanya awak, benda yang orang buat ni, adakah sepatutnya dilakukan di kilang? Adakah sepatutnya dilakukan di kilang? Ya. Ya? Tak. Benda ni boleh berlaku dekat rumah tak sebenarnya? Ya. Kan? So sepatutnya kita dah boleh start recycle dan sebagainya lah. Tapi Malaysia ni masalah sikit lah. Okay, Malaysia dia tak ada buat sistem macam tu. Okay, kalau kat UK dulu, dia memang ada hari-hari dia tau. Hari Rabu, Wednesday adalah recycling day. Lori akan datang ambil barang-barang recycle sahaja. Okay, hari Ahad adalah waste, makanan ke dan sebagainya, itu baru dia akan ambil macam tu. Alright, kita kat sini kita tak ada lagi implementation tu. Alright, green technology dalam agriculture, ni kena penting Okay, alright. So dan juga dalam industri. Okay, ini adalah kilang yang menggunakan green technology. Okay, kita tak ada lagi. Okay, Malaysia tak ada lagi kilang yang ada green technology. Alright. So ini adalah green technology in waste and also water management. Okay, apa benda dia? Okay, kita tahu bahawa yang masuk dalam sungai kita sekarang ni semuanya adalah benda-benda yang waste. Okay, benda-benda sampah sarap dan sebagainya. Okay, so benda-benda ni lah yang akan contribute to what we call as greenhouse gases. Okay, yang mana dia akan trap cahaya matahari tu tak keluar, that's why bumi kita makin panas. Alright, so food left over that are not properly disposed will cause the environmental pollution juga. Alright, so dekat dalam ni yang awak nampak ni, diagram yang awak nampak sekarang ni, cuba bagi tahu saya dekat mana green technology digunakan. Incineration. Tak. Bukan landfill. Incineration ni awak tahu tak apa benda? Tak. Pelupusan. Pelupusan dengan cara apa? Dengan cara Bakar. apa Eli? Bakar. Bakar. Ya, bakar. Betul. Bakar ni bagus ke tak? Tak. Tak bagus sebab dia akan release CO2.
Okay, dia akan release CO2. So tak baguslah. Okay, so green technology yang kita gunakan adalah di kawasan recycling. Lagi ni methane gas recovery. Okay, lepas tu landfill leachate treatment. Okay, ini adalah kita nak buat treat water. Okay, ini adalah what we call as water treatment. Okay, lepas tu ni composting organic solid waste. Alright, dan juga waste segregation. Alright, incineration ni dia boleh buat green technology kalau okay, incinerator tu, okay, bahan yang digunakan untuk pembakaran tu adalah selamat. Tapi incineration ni selalu tak selamat lah. Okay, selalu dilakukan di tempat tertutup. Okay, India. Okay, India merupakan salah satu negara yang buat incineration yang sangat banyak. Sebab apa? Sebab apa? Tak ada duit nak buat green technology. Tak ada maknanya. Dia pun banyak agak green technology dia tu. Dia negara yang bagus dari segi engineering kalau nak tahu. Awak tahu tak sebab apa incineration dia paling tinggi? Sebab dia bakar mayat. Okay? Sebab dia bakar mayat pun mayat secara terbuka. Okay, dia bukan secara tertutup. Alright. Okay, so wastewater. Wastewater ni awak pun kena tahu. Okay, wastewater kita ada 3. Okay, satu adalah domestic wastewater. Second adalah storm water runoff. Dan yang ketiga adalah industrial wastewater. Apa tu storm water runoff? Dia kira. Tersumbat. Dia adalah air lalu bawah tanah, air yang lalu celah-celah bukit, macam tu. Water run underneath the ground, okay? Okay? Alright, lalu bawah tanah, lalu celah-celah bukit dan sebagainya, okay? Alright, so kadang-kadang air yang lalu ni dia akan bawa hazardous chemical. Okay, hazardous chemical ni it is very difficult. Okay, it is quite difficult to decompose biologically, and also it requires systematic treatment. So that is why kita akan ada what we call as wastewater treatment. Okay, wastewater treatment. Alright, so dalam wastewater treatment process, okay, ini awak kena tahu. Ini awak dah belajar waktu form apa agak? Wastewater treatment process. Form 3. You ke form 3? Form 2. Form 2 lah. Form 2 ada chapter water, kan? Saya ajar sains waktu form 2. Ya, betul. Form 2, korang belajar benda ni form 2. Okay? So dibawa semula ke form 5. Okay. Alright, wastewater treatment process ni ni dalam YouTube. Okay, ni awak kena tengok juga. Tak apa, nanti saya bagilah link ni. Alright. Sekejap. Dah, lepas tu. And that's the end. Okay, that's the end. Okay, kejap saya nak tunjuk ni. Mana? Saya tunjuk. Kita tengoklah sekejap. Okay, video ni kejap ni pun. Lama juga. 3 minit. Wastewater flowing into the Atlantic Treatment Plant first passes through the preliminary treatment facility. In this earliest state of treatment, sand, debris, and man-made objects like rags, paper, metals, and plastics are removed. These materials are separated from the wastewater and are sent to a landfill.
Next, the wastewater is sent to the primary clarifiers. A clarifier is a large sedimentation tank where the wastewater is quiescent. Heavy solids sink to the bottom, while lighter organics, such as the oils, fats, and grease, to the top. During primary treatment, about 20% of the organics and 40% of the solids are removed. At the aeration tanks, secondary treatment removes the remaining organics and solids. Sugars, starches, proteins, detergents, and soaps are broken down by naturally occurring microorganisms in the tanks. Air, needed for the microorganisms, is supplied from blowers located in the blower and electrical building. Next, the wastewater is piped to the secondary clarifiers. Microorganisms are separated and returned back to the aeration tanks. Revolving arms simultaneously withdraw the concentrated microbes from the bottom and skim the foam from the top. Clear effluent from the secondary clarifiers is called secondary effluent. The last stop for treated wastewater is disinfection and effluent pumping. Here, in the contact tanks, a disinfectant similar to concentrated bleach is added to the clear effluent to kill disease-causing bacteria. Then the clear effluent is discharged back into the environment. Solids handling is another important part of the Atlantic plant. Make sure we're at the level we need to be at for the day. Large anaerobic digesters create the perfect environment for microscopic bacteria to break down the solid material, turning it into stable organic matter known as biosolids. This valuable product is recycled as a natural soil amendment. The acid phase digestion process that was implemented as part of this project will enable HRSD to capitalize on all of the methane that's produced by the digestion process and use it for both process heating and the generation of electricity. HRSD, a leader in wastewater treatment, protecting public health and the waters of Hampton Roads by treating wastewater effectively. The Atlantic Treatment Plant is a key component of the infrastructure to meet the needs of the city and the city of Chesapeake today, tomorrow, and for years to come. Okay. Alright. So tak apa, nanti lagi satu tu saya bagilah link. Okay, berapa orang semua ni? 20. Kalau saya semua datang ke? Siapa yang tak ada? Semangat Yaya Yaya kat mana ya? Di rumah. Betul? Ya. Ya. Boleh 20 orang. Siapa lagi yang hilang ni? Siapa yang terkeluar? Tolong cek jap. Korang 20. Korang 22 kan? Siapa yang tak ada? Emerton. Emerton. Lagi? Emerton dengan McLary McLary ada tadi pasti hilang. Okay. McLary dengan Emerton. Emerton masuk tak tadi? Masuk. Masuk So, Okay. Alright. So that is all for today. Nanti saya akan bagi tahu mana satu awak kena buat. Alright. And then saya akan bagi tahu